Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1. Kita sampai ke muka surat 153 bawah, perenggan yang terakhir tu. Dan ramai tokoh-tokoh ulama mereka, antaranya Abdullah bin Salam, apabila dengar saja hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lari bagi tahu dekat orang kampung, ya, kaum kerabat dia, kata wallahi huwa akhu Musa, ya, dia adalah saudara Musa. Saudara Musa tu nak menunjukkan saudara serisalah, bukan saudara seibu sebapa, tak. Saudara serisalah menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhu Musa nabiyyun misluhu, nabi sama dengan Nabi Musa. Basyara bihi Musa wa Isa, itulah yang telah diberitahu oleh Musa dan Isa sebelum ini. Wa huwa allazi nantaziruhu, dan dialah yang kita tunggunya. Pernah satu ketika sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang, ya, berjumpa dengan orang Yahudi, ya. Datang dengan berjumpa dengan orang Yahudi, tanya, kamu ni kenal tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata apa? Kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri, ya. Ata'rifuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnaka? Qala na'am wa aqsad, ya, kami kenal. Ba'asallahu aminahu fis sama'i ila aminihi fi ardi fa'araftuhu wa bani la yadri ma kana min ummihi. Katanya bahawa Allah Ta'ala utuskan utusannya daripada langit kepada utusannya yang ada di bumi. Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai cakap tu tahu. Tahu, kami tahu sungguh, tetapi mereka sembunyikan. Seorang Yahudi menyebut wa anna Allaha mayyazahum min baini sa'il su'ubi wal umami. Ya, dia kata Allah Ta'ala telah memuliakan mereka, memberi keistimewaan kepada mereka berbanding umat-umat yang lain. Ya, kama yakunu ibaduhu al-mukhtarin, sebagaimana hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah jalla sya'nuhu qad istafahum min baina khalqihi, Allah telah pilih mereka liyakunu huwa, untuk dijadikan mereka itu ada Tuhan yang khas. Tu dia orang Yahudi. Dia kata Tuhan yang khas, huwa ilahan khasan bihim duna siwahum, yang namanya Yahu. Ya ha waw ha. Orang Yahudi kata dia ada Tuhan khas, namanya Yahu. Ya ha waw ha, Yahu. Macam Yahoo internet tu. Kita tak ada apa, kita buka Yahoo, Google Yahoo. Dia kata, ya, bila dengar aja azan kan, Allahu Akbar, dia kata dekat Muhammad, ya Muhammad, laqad ibtada'ta ya Muhammad. Muhammad hanya bekerja bid'ah. Ibtada'ta tu bid'ah lah. Jangan buat benda-benda baru, benda-benda pelik ni. Bukan dia cari jalan, ya. Laqad ibtada'ta ya Muhammad walam nasma' bihi fima madha minal umami wa min aina laka siyahun misla siyahil air. Kami tak pernah dengar pun benda ni pada zaman sebelum ni, datuk nenek moyang kami. Ni suara ni mai mana ni? Suara macam kaldai ni mai mana? Sampai macam tu dia kata, ini orang ni. Itu perintah supaya menunaikan solat. Dia tengok orang Islam nak sembahyang je, dia pun mengejek, Salu. Mayang sembahyang. Mayang. Ejek. Bukan nak suruh. Bukan dia nak sembahyang, dia nak ejek. Ya. Pokok gharar. Pokok gharar akan berkata-kata. Fa'al ya muslim. Uqtulu. Wara' Yahud. Hai orang Muslim. Ni. Ya. Bunuh. Belakang aku ada orang Yahudi. Okay. Sampai batu pun berkata-kata.
Kecuali satu pokok je. Pokok apa yang boleh orang Yahudi bersembunyi? Gharqad nama dia. Gharqad, pokok gharqad. Jadi tanya pokok gharqad tu penuh. Esok perang suruh boleh pokok. Penuh. Bolehkah dia tanam pokok gharqad? Dia tanam. Rata-rata ekor pokok gharqad tu. Dia tanam, dia percaya hadis tu. Esok perang aku nak menyorok belakang pokok tu. Pokok batu bercakap. Pokok lain pokok bercakap. Batu ni dia bercakap. Gharqad je dia diam. Dia sayang gharqad. Dia tanam beratus-ratus ekor gharqad. Sampai ke bawah. Yalah raya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin, qa'idud du'a fil mujahidin, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd, lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan i'tikaf kita, apatah lagi diisi dengan majlis zikrullah. Kita mengharapkan juga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita, memberkati usaha kita untuk menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambah segala-galanya, memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah, ya. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1. Kita sampai ke muka surat 153 bawah, perenggan yang terakhir itu. Janganlah kamu sembunyikan keterangan yang hak mengenai sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahagian tafsir dan ulasan tafsir wal bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Wahai Bani Israel, kenangilah akan nikmat yang telah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Kelak akan kupenuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepada aku kalian semua harus takut, yakni tunduk. Berimanlah kamu semua kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada kamu. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah pula kamu jual beli ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepada aku kamu harus bertakwa. Janganlah pula kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Jadi tuan-tuan, kita sambung perbahasan di hujung berkenaan dengan tafsir dan ulasan. Jadi dalam buku kita ni, dia hanya mentafsir dalam bentuk yang sangat ringkas, dalam 5-6 ayat saja. Jadi secara ringkasnya kita panjangkan tafsir tu, kita ambil daripada tafsir-tafsir yang lain, kita kutip dan kita kongsi bersama. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang Yahudi Bani Israel, iaitu anak cucu cicit Nabi Allah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, supaya mengangkat, menjunjung tinggi, mematuhi perintah di dalam Taurat, juga mematuhi perintah dalam Al-Quran. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Arab di Madinah, orang-orang Yahudi di kalangan berbagai kabilah. Ada Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Qainuqa dan sebagainya, supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya mereka ini adalah golongan yang awal sekali mula beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana cerita tentang kebangkitan Nabi Muhammad telah pun disampaikan secara turas oleh tok guru mereka, dan tentulah secara bersanad, bersambung, bertali arus sampailah kepada mereka yang tinggal di Madinah pada ketika itu. Sepatutnya mereka beriman dengan apa yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan dalam ayat ini, wa aminu bima anzaltu, berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa dia? Pengetahuan ilmu tentang Taurat. Beriman dengan Al-Quran, sebagaimana juga datuk nenek moyang kamu dulu beriman dengan Taurat. Antara perintahnya, selain daripada beriman, wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kufur, engkar, tolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru, jangan pula kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah kerana inginkan dunia. Jangan lagi wala tu semua, jangan pula kamu campur adukkan, kamu pakaikan
yang batil itu dengan kebenaran. Pada masa yang sama kamu sembunyi, kamu sorok kebenaran sedangkan kamu mengetahui ianya benar. Wa aqimus solah, dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat, sujudlah bersama orang-orang yang sujud di kalangan orang-orang mukmin. Banyak suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi dan Bani Israel, ya. Sebelum kita masuk, kita katakan wala takunu awwala kafirin bih. Kita pintas lalu. Mana tadi? Janganlah kamu akan budaya menguntungkan. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kufur kepadanya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat tafsir ni, ya, ayat ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir dia, ya, tafsir Al-Quran Al-Karim, Abu Fida Ali Ibnu Katsir, dia kata apa? Ayat ini menunjukkan wajib, perintah wajib kepada mereka supaya merekalah orang yang mula-mula sekali sambut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kata Ibnu Katsir, li'annahu mubasyirun, mereka dikabarkan berita gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buktinya apa? Ya. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Saf di ujungnya, ya. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berita gembira yang aku bawa tentang kedatangan seorang rasul yang datang selepas ini, namanya Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, ya. Itu saya katakan bagaimana ulama-ulama mereka, ya, yang berhijrah, ya, datang daripada mana, Yaman, ya, daripada apabila tenggelamnya Sailul Aram, pindah ke bumi Yasrib, ya, tempat yang dicadangkan untuk berhijrah, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Madinah itu adalah tempat yang akan berlakunya hijrah, di mana Nabi SAW akan hijrah, ya. Antara yang awal-awal pindahnya saya terangkan dulu adalah Ibnu Hayyiban, ya. Ibnu Hayyiban, ulama mereka yang tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW, ya. Dan ramai tokoh-tokoh ulama mereka, antaranya Abdullah bin Salam, apabila dengar saja hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lari bagi tahu dekat orang kampung, ya, kaum kerabat dia, kata wallahi huwa akhu Musa, ya, dia adalah saudara Musa. Saudara Musa tu nak menunjukkan saudara serisalah, bukan saudara seibu sebapa, tak. Saudara serisalah menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhu Musa nabiyyun misluhu, nabi sama dengan Nabi Musa, basyara bihi Musa wa Isa, itulah yang telah diberitahu oleh Musa dan Isa sebelum ini. Wa huwa allazi nantaziruhu, dan dialah yang kita tunggunya. Ya qaumi huwa akhu Musa. Ya, inilah Abdullah bin Salam memperingatkan orang Yahudi tentang risalah yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Ibnu Katsir pula, dia kata ayat ini menerangkan betapa tebalnya taglis kufrihim, tebalnya kufur mereka, engkar mereka kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menyaksi mukjizat, mereka tahu berita gembira yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Dan katanya lagi, ya, Ibnu Katsir kata ayat ini, wala takunu awwala kafirin bih, jangan kamu jadi orang Yahudi Bani Israel orang yang pertama jahdin ma'al ma'rifah, engkar sedangkan kamu mengetahui. Sedangkan orang Quraisy dia engkar, dia tidak tahu, ma'a jahli, sedangkan kamu tahu, ya.
Dan Bani Quraizah dan Bani Nadir adalah orang yang Bani yang mula-mula, kabilah yang mula-mula engkar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melanggar perjanjian Hudaibiyah. Lalu ya, Allah Taala mewajibkan kepada Nabi supaya melakukan serangan Ghazwah Bani Quraizah, Ghazwah Bani Nadir. Apatah lagi Bani Nadir yang bercita-cita telah melakukan perbuatan yang tidak halal, iaitu cubaan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bani Nadir. Apa lagi? Sehingga Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad dan orang Islam supaya menyerang Bani Nadir sehingga terusirnya ya ke kota-kota ya di bandar-bandar di luar Madinah hingga sampai ke Khaybar. Ini Bani Nadir. Okay. Jadi wala takunu awwala kafirin bih. Okay. Apa lagi dia kata? Okay. wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Janganlah dengan harga yang terlalu murah jual agama Allah dengan harga yang murah, sanggup menggadaikan kebenaran, jual agama Allah. Ini juga berlaku, kata Ibnu Katsir dalam tafsir dia, dengan meriwayatkan satu kaul daripada Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ibnu Abbas Al-Bahrun fi tafsir ya. Ibnu Katsir kata ya, anna ru'usa al-yahud, pembesar-pembesar Yahudi ini antaranya disebut namanya Ka'bun bin Ashraf ya, wa Huyai bin Ahdam an-Nadari, ya'khuzuna minal fuqara'il yahud al-hadayah. Dia ambil hadiah daripada orang-orang fakir miskin di kalangan orang Yahudi ya. Seolah-olah macam ambil ufti, kami jaga hampa ya, ru'asa ni jaga hampa ya, jaga hal ehwal ekonomi hampa, bantu hampa, tapi sebenarnya dengan tujuan nak dapatkan hadiah semata-mata. Wa alimu, mereka tahu, annahum law atba'u Muhammadan la anqata'at anhum tilka hadayah. Dan dia tahu, kalaulah orang-orang Yahudi yang miskin, yang fukara ni ikut saja Nabi Muhammad, maka mereka tak dapat hadiah, tak dapat ufti. Oleh itu mereka fil hadaya fa'asirru 'alal kufri li ayla yanqati'a anhum zalikal qadar al muhaqqirah. Mereka cuba dengan sebaya upaya terus kufur, sembunyikan kebenaran, juaikan kebenaran tadi supaya hadiah tidak terputus. Ini yang dikatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Juga contoh sebagaimana saya bagi tahu dalam kuliah yang lalu ya, iaitu pembesar-pembesar daripada orang-orang Yahudi datang berjumpa Abu Sufyan supaya sama-sama memerangi Rasulullah dalam peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq ya, hingga sanggup mengatakan bahawa agama kamulah wahai Quraisy agama yang benar berbanding dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Afadinuna khairun am dinuhu khairun, kata ulama yang sirah dia kata, apakah agama kami ini lebih baik ataupun agama dia yang baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dinukum khairun min dinihi, agama kamu lebih baik. Ini dikatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila, nak dapat habuan dunia yang sedikit, al muhaqqirah, yang hina, yang kecil ya. Dikatakan itu wala tashtaru bi ayati samanan qalila ya. Dan kemudian baru masuk wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan pula ya kamu memakaikan apa? Libas tu pakaikan, campurkan ya. Orang Arab labisa ni pakaian. Tu orang putih tiru tu Levi's kan.
Labisa ni pakai, talbasu memakai. Jangan kamu pakaikan benda yang batil itu dengan kebenaran. Yang batil tetap batil, yang benar tetap benar. Ya. Wa ta'tumul haqqa, pada masa yang kamu sorok, sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu tahu apa kesan dia akan berlaku. Ya. Kata Dr. Wahab Az-Zuhaili, kalau dia kata, ya, janganlah kamu sembunyikan keterangan yang hak mengenai sifat-sifat Nabi SAW dan berita gembira pengutusannya yang termaktub dalam Taurat. Bukan dia tak tahu, tahu. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Orang Yahudi tahu. Ya. Sebab itu ada riwayat, ya, diceritakan bahawa, ya, pernah satu ketika diberitakan, ya, dalam satu cerita yang masyhur dalam bab tafsir berkenaan dengan orang Yahudi, ya, antaranya dia kata, ya, pernah satu ketika sahabat besar Nabi SAW, ya, datang, ya, berjumpa dengan orang Yahudi, ya. Datang berjumpa dengan orang Yahudi, tanya, kamu ni kenal tak Nabi Muhammad SAW? Dia kata apa? Kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri, ya. Ata'rifuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnaka? Qala na'am wa aqsad. Ya, kami kenal. Ba'asallahu aminahu fis sama'i ila aminihi fi ardi fa'araftuhu wa bani la yadri ma kana min ummihi. Katanya bahawa Allah Ta'ala utuskan utusannya daripada langit kepada utusannya yang ada di bumi. Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai cakap tu tahu. Tahu. Kami tahu sungguh. Tetapi mereka sembunyikan. Sorok. Itu dikatakan, ya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya. Sepangai orang Yahudi, ya. Bila nak kalah, ya, bila nak kalah dia bagi tahu kami ni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampa bantailah kami, hampa seranglah kami, nanti kami bergabung dengan Nabi Muhammad, kami balas pula hampa dalam peperangan. Ini yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata, ya, annal yahud, kata Ibnu Abbas dalam Ibnu Katsir, annal yahud kanu yastaftihuna 'alal Aus wal Hazraj. Orang Yahudi pada masa dahulunya sentiasa menceritakan perkara yang sebenar berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada golongan Aus dan Hazraj sebelum bi'tsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'asa, tengok-tengok bila diutuskan minal Arab, tengok-tengok yang utus Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan orang Yahudi, ya, bukan kalangan orang daripada keturunan Nabi Allah Yaqub, ya. Minal Arab kafaru wa jahadu, mereka kufur, mereka engkar, mereka tolak, ya. Yaqulu fihi faqala lahu Mu'adz bin Jabal, ya ma'syaral yahud. Mu'adz bin Jabal kata balik, wahai orang Yahudi, ya, ittaqullah, sudahlah, bertakwalah kepada Allah, patuhlah ajaran Allah. Wa aslimu, terimalah Islam, terimalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kuntum, bukankah dulu taftihuna alaina Nabi Muhammadin, kamu ceritakan tentang bi'tsah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu wa nahnu ahlu syirk, kami ni orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahbirunana, kamu cerita kat kami dulu annahu mabhus, dia akan dibangkitkan, ya. Wa tasifunahu lana bi sifatihi, kamu nyatakan dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Faqala lahum Salam bin Miskam, di kalangan orang Yahudi bangun namanya Salam bin Miskam, dia kata, ma ja'ana bi syai'in na'rifuhu wa ma huwa billazi kunna nazkuruhu lakum
Itu, yang tu bukan kami sebut. Kami tak pernah sebut pun. Bukan kami sebut pada kamu dulu. Dia menafikan apa yang dia telah sebut, yang dibangkitkan oleh Mu'az bin Jabal. Lalu Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, apabila datang kepada mereka kitab daripada Allah, musaddiqan lima ma'ahum, Al-Quran membenarkan Taurat. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dulunya mereka cerita kepada orang yang kufur kepada Allah. Falamma ja'ahum ma'arafu, datang tahu tengok apa yang mereka tahu tu betul. Fala kafaru wa jahadu fala'natullahu 'alal kafirin, Allah melaknatkan orang-orang kafir. Ini perangai orang Yahudi. Itu yang dikatakan tadi, ya. Wala talbisul haqqa bil batil, menerangkan hak mengenai sifat Nabi SAW dan berita gembira pengutusannya yang termaktub dalam Taurat, sedangkan kamu tahu, ya, bencana perbuatan tersebut. Ini perangai orang Yahudi, ya. Yang pentingnya mereka akan berusaha untuk mendapat keuntungan dunia. Walaupun ayat ini memerintah mereka tarkul kufr wal dalal, tinggallah kufur dan kesesatan ini. Berimanlah dengan Allah Subhanahu wa taala, berimanlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini panggil orang Yahudi, ya. Sebab itu kalau kita lihat, ya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir, dia kata apa? Sesungguhnya kesesatan yang dilakukan oleh orang Yahudi ke atas orang yang lain daripada mereka, orang Arab, orang Yahudi sesama mereka, tidak berhasil melainkan dua cara. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia kata. Yang pertama, dia kata apa? Pertama, mereka ikhfa tilka dalail, sembunyi sorok bukti itu. Kemudiannya mereka datangkan taswis. Apa taswis? Memburuk-burukkan perihal Nabi SAW, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua bukan sembunyi lagi, dia halang, yamna'u minal wusul ilal dalail. Dia halang kebenaran tu jangan sampai kepada orang Yahudi, jangan sampai kepada orang Arab, dengan cara menimbulkan syak wa sangka, tashkik. Jadi taswis ni tashkik, syak wa sangka. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bukti dia apa? Dia kata antaranya bukti dia, ya, dia tahu, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya pernah mendirikan solat, aqama, ya, yastaqbilu Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Mula-mula kiblat Islam Baitul Maqdis, bukan Baitullahil Haram, Baitul Maqdis, ya. Fi solat selama berapa? Sittata asyara sahran, selama 16 bulan. 12, 1 tahun setengah. Ya. Summa nusiha zalika, datang ayat Al-Quran menasahkan supaya menghadap Kaabah. Dia menggunakan isu ni, orang Yahudi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, menimbulkan tashkik. Dia kata apa? Tengok Nabi SAW, uzul ila Nabi qad taba'a qiblatana, dia telah ikut kiblat kami, ya. Wa amma qarib, sikit lagi, sayattabi'u Muhammadun, ya, Muhammad akan ikut kami kuat, kami akan serang apa balik. Dia gunakan tashkik tu, orang Yahudi punya perangai, ya, macam-macam, ya. Dia timbulkan syubhat. Antaranya kata lagi, saya ambil dari kupas daripada buku yang lain, ya. Mereka mengatakan mereka ni sya'bun mukhtar. Ini bukan Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut. Ini Dr. Abdullah Hijazi dalam kitabnya Muqaranatul Adyan. Dia kata orang Yahudi, dia menggunakan kaedah yang mengatakan mereka ni sya'bun mukhtar, bangsa yang terpilih. Dia katakan
Dia kata apa? Wa nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Dalam Quran disebut kami ini anak Allah dan kekasih Allah. Ya. Wa anna Allah, kata Dr. Abdullah Hijazi, ya, orang Yahudi menyebut wa anna Allah mayyazahum min baini sa'il su'ubi wal umami. Ya, dia kata Allah Ta'ala telah memuliakan mereka, memberi keistimewaan kepada mereka berbanding umat-umat yang lain. Ya, kama yakunu ibaduhu al-mukhtarin, sebagaimana hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah jalla sya'nuhu qad istafahum min baina khalqihi, Allah telah pilih mereka liyakunu huwa, untuk dijadikan mereka itu ada Tuhan yang khas. Tu dia orang Yahudi. Dia kata Tuhan yang khas, huwa ilahan khasan bihim duna siwahum, yang namanya Yahu. Yahu, ya ha waw ha. Orang Yahudi kata dia ada Tuhan khas, namanya Yahu, ya ha waw ha, Yahu. Macam Yahoo internet tu. Kita tak ada apa, kita buka Yahoo, Google Yahoo. Dia kata, ya Allah, subhanallah, dia menimbulkan isu tu sampai macam tu orang percaya Yahudi. Dia ada Tuhan khas, namanya Yahu, ya ha waw ha, Yahu, sama Yahu. Dia kata orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Dia menimbulkan tasjid, tashwis, macam-macam dia reka, tapi orang percaya. Dr. Abdullah Hijazi dia ulas panjanglah. Dia kata dia baca kitab dia tok guru saya. Dia mengajak saya dulu. Tok guru saya tak tahu dia ada lagi ke tidak. Saya hanya ada kitab dia saja, dia pernah mengajak saya. Dr. Abdullah Hijazi ni, dia seorang yang sangat alim dengan kitab Talmud. Dia cukup arif bahasa Israel, Ibrania. Dia boleh baca kitab Ibrani tu. Dia pergi kuliah saya, dia mengajak dia bawa kitab Talmud. Ya Allah, subhanallah. Dia baca kitab Talmud, dia terjemah Ibraniah Arabia, Ibraniah Arabia. Ni doktor saya ni. Saya baca buku, saya pernah belajar dengan dia Muqarranatul Adiyah, jadi buku dia saya simpan, rupanya berguna bila saya jadi ustaz kat sini rupanya. Dia cerita. Dia kata orang Yahudi, antara dia menimbul tashkik, dia kata, dia kata dalam kitab dia ada beberapa safar bab, antaranya namus, abna, maktubat, yang kesemuanya diselewengkan. Antaranya dia kata apa? Pada hal safar berkenaan dengan kejadian langit dan bumi, dia kata apa? Innallaha yaji'u ilal ar, Allah datang ke muka bumi. Wa yamshi, berjalan, Allah berjalan. Wa ya'kul, makan. Wa yashrab, minum. Wa yabki, menangis. Ala tufannu hatta ramadat ainahu, sehingga kering air mata Allah Subhanahu taala. Orang Yahudi pembohong. Yang kitab Talmud. Dia cerita, sedangkan sebenarnya Allah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, mukhalafatuhu lil hawadis. Ni orang Yahudi. Kemudiannya dia kata lagi, saya bacakan yang disebut oleh Dr. Abdullah Hijazi. Anna Allah Ta'ala ba'da an halakal kauna fi sittati ayyam, Allah Ta'ala telah menjadikan kejadian ini selama 7 hari. Setelah 7 hari, istaraha fil yaumus sabi', dia berehat pada hari yang ke-7. Kata kitab Talmud. Kenapa dia berehat? Lima lahikahu minat ta'ab wal i'ya, kerana Allah Ta'ala letih. Dia pembohongnya kitab Talmud. Dr. Abdullah
Ijazi membidas dengan mengatakan bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf, walaqad khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam ma massana minal lughub. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan langit dan bumi ini selama sittatu ayyam, 6 hari, dan tidak ada yang mengenai kami letih dan lelah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pembohong orang Yahudi, ya. Macam-macam dalam sahabat dia. Jadi dia menggunakan cara tu untuk menidlal, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Saya gabungkan dengan Dr. Audullah Hijazi, ya. Kemudiannya, wa antum ta'lamun, ya, sedangkan kamu tahu bencana perbuatan tersebut, balasan kerana kamu berbohong itu, kerana kamu sembunyikan kebenaran. Yang last itu kata, ya, perenggan yang terakhir itu, sedangkan kamu tahu, yang termaktub dalam kitab Taurat, sedang kamu tahu bencana perbuatan kamu kerana sembunyikan kebenaran tadi. Dia tahu, ya. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, apabila hendak dihumban mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam Quran, hal ehwal keadaan mereka nanti. Walau tara izwukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Nanti kamu tengoklah, walau tara izwukifu 'alan nar, mereka dah bersedia untuk dihumban dalam api neraka nar. Walau tara izwukifu 'alan nar faqalu ya laitana, mereka mengatakan alangkah untungnya, ya, kamu ya Allah, nuraddu wala nukazziba, kembalikan pula hayat kami, masukkan kami ke alam dunia. Nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina, kami tak akan mendustakan engkau ya Allah. Tapi Allah tak apa, nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, kami akan jadi orang yang sama-sama beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bahkan Allah Ta'ala zahirkan apa yang telah mereka sembunyikan sebelum ini. Macam mana? Dia kan tak tahu, dia tahu. Banyak dalam Quran, antaranya walau tara izukifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq. Semua walau tara dalam Quran tu, ayat tu menunjukkan perkara tu belum berlaku. Nanti kamu nampak, nanti kamu lihat. Walau tara, kau jumpa Al-Quran walau tara tu kan, maknanya perkara itu tak berlaku lagi, pasti berlaku. Tuhan bagi tahu awal-awal. Walau tara yuzukifu ala rabbihim, nanti Tuhan akan soal mereka, tanya mereka dalam hisab. Walau tara yuzukifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq, betul ke ni? Betul ke ni? Qalu bala. Mereka jawab betul. Nak cakap macam mana lagi? Jadi bukannya tak tahu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mereka tahu azab dia, ya. Ai ta'lamuna fi idlalil haq min ad-daralil azim al-a'id alaikum yaumal qiyamah wa zalika li'annahu kanu yukazzibuna fil ard. Bukan tak tahu, mereka tahu, ya, mereka tahu pada urusan menyesatkan itu, menyembunyikan kebenaran itu, membawakan mereka berada dalam mudarat yang lebih besar. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Ini orang Yahudi, okey. Lepas tu sambung, tunaikanlah kewajipan sembahyang dan zakat yang Allah fardukan ke atas kamu. Lakukanlah solat secara berjemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang terakhir, iaitu wa aqimus solah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, ya. Sengaja diungkapkan di sini perkataan rokok untuk maksud sembahyang yang sebenar dan bukan seperti sembahyang mereka pada masa silam yang tidak ada rokok, ya. Semua para anbiya dan rasul menunaikan solat. Nabi Musa solat, Nabi Adam solat, ya. Musa, Isa solat, ya. Tapi kalau ibadat, Nabi Musa
Ya, Nabi Isa ditentukan pada tempat-tempat tertentu kerana tempat-tempat lain tidak bersih bagi mereka. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, sembahyanglah di mana-mana atas muka bumi ini sesuai dengan keadaannya bersih, maka sahlah sembahyangnya. Kalau orang Yahudi, orang dulu sembahyangnya di tempat tentu, di apa, dia punya tempat ibadat dia tertentu. Ya. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Ju'ilat li ar-ardu tuhuran wa masjidan. Allah Taala jadikan bumi ini bersih untuk ditunaikan solat dan sebagai tempat sujud kepada umat aku. Sembahyanglah kat mana-mana sah. Tak payah masjid dekat luar pun lah. Boleh. Tapi orang Yahudi, Nabi-Nabi dahulu sembahyang di tempat-tempat tertentu. Cara sembahyang itu khilaf ulama. Tak dapat asar yang tepat macam mana mereka sembahyang. Adakah mereka sembahyang macam kita? Ya. Tapi dalam ayat ini memerintah orang Yahudi supaya sembahyang sebagaimana sembahyang Nabi Muhammad SAW pada ketika itu ada rokok. Orang Yahudi sembahyangnya tidak ada rokok. Ya, itu yang ditekankan warka'u ma'ar raki'in tu. Ya. Warka'u ma'ar raki'in, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya. Supaya rokok bersama dengan orang Islam, ya. Zakat, Nabi dulu keluar zakat, orang Yahudi pun keluar zakat. Itu dikatakan zakat, ya. Kita keluar zakat, diorang pun keluar zakat, sama, cuma bentuknya lain, ya. Ada yang sunat, ada yang wajib. Tapi zakat tu infak jalan Allah tetap keluar, ya. Kalau dulunya ada zakat emas dan perak, ya. Zaman Nabi Musa ada emas dan perak. Nabi Musa pernah meminta Qarun supaya membayar zakat. Qarun bukan orang lain, ya. Sepupu Nabi Musa, Qarun. Bukan orang lain, Qarun sepupu Nabi Musa, ya. Nabi Musa pernah minta Qarun supaya keluarkan zakat, ya. Dia enggan mengeluarkan zakat kerana dia mendakwa harta itu adalah harta dia, bukan harta Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hidup dalam keadaan yang gila harta. Akhirnya ditelan bumi itu Qarun, ya. Sebab itu diperintahkan zakat sama aja, ya. Macam kita juga, kita ada, kalau kita ada zakat emas dan perak sampai nisab dia berapa? 80. Kalau emasnya 85 gram kena keluarkan zakat. Samalah. Ya, sama. Jadi dikatakan warqa'u ma'ar raki'in tu sebelum tu aqimus salah wa atuz zakah. Sama kita, ya. Cuma ulama berbezalah, beza pendapat, ada yang wajib, ada yang tak wajib, itu lain cerita. Tapi jalan Allah tu, ya, nafakat tu keluarkan, ya, jalan Allah, ya. Sembahyang pun sama, Nabi Ibrahim pun sembahyang, ya. Itu sebab Nabi Ibrahim diperintahkan bersolat, ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baita li ta'ifin wal aqifin wa ruk'is sujud. Selesai bina Baitullahil Haram, Allah Ta'ala, ya, memerintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail supaya menunaikan solat sujud kepada Allah Ta'ala. Sama, ya. Cuma gambaran rokok, sujud, tidak tu asalnya ada. Asalnya qiyam. Asal solat qiyam. Qiyam sujud. Itu asal dia. Ada. Macam mana wallahu alam, ya. Ulama pun tak dapat kata putus, ya. Kalau Nabi SAW kita berdasarkan sirah Nabi, masa Lailatul Isra wal Mi'raj barulah difardukan solatnya 5 waktu kita buat ni. Sebelum tu Nabi pun bersolat juga, ya. Sebab itu ada riwayat daripada Imam Sya'abi, ya, bukan Imam Syafi'i, daripada Sya'abi, Hasan Basri, Ibnu Ishaq, ya. Pada mulanya solat 2 rakaat, dia kata dia. Nabi menunaikan solat 2 rakaat dan kemudiannya ditambah 5 waktu pada Lailatul Isra wal Mi'raj. Ada riwayat, ya.
Kemudian datang Isra' Mi'raj yang dikatakan difardukan solat tu. Ya. Itu kata pendapat ulama lah. Ya. Untuk memaksudkan sembahyang yang sebenar dan bukan seperti sembahyang mereka pada masa silam yang tidak ada rokok. Orang Yahudi ni, ya, bila suruh sembahyang, qamu kusala, ya, bangun malas-malas, ejek-ejek orang Islam, ya, ejek-ejek. Antaranya kalau dilihat, ya, orang Yahudi, ya, pernah mengejek orang-orang Islam, ya, antaranya mereka pernah mentertawakan orang-orang Islam yang sujud. Kanu yadhaku iza raka'u al-muslimun wa sajada. Dia ketawakan orang Islam bila dengar aja azan, kan, Allahu Akbar, dia kata dekat Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, laqad ibtada'ta ya Muhammad. Muhammad hanya bekerja bid'ah. Ibtada'ta tu bid'ah lah. Jangan buat benda-benda baru, benda-benda pelik ni. Bukan dia cari jalan, ya. Laqad ibtada'ta ya Muhammad walam nasma' bihi fima madha minal umami wa min aina laka siyahun misla siyahil air. Kami tak pernah dengar pun benda ni pada zaman sebelum ni, datuk nenek moyang kami. Ni suara ni mai mana ni? Suara macam kaldai ni mai mana? Sampai macam tu dia kata. Ini orang tadi. Itu perintah supaya menunaikan solat. Dia tengok orang Islam nak sembahyang je, dia pun mengejek. Solu. Mayang sembahyang. Mayang. Ejek. Bukan nak suruh. Bukan dia nak sembahyang, dia nak ejek. Ya. Itu yang kata warka'u ma'arraki'in, kata ulama, sallu ma'al musallin minal muslimin. Sembahyanglah dengan orang Islam dengan cara orang Islam sembahyang. Ada rokoknya, ada sujudnya, ada duduk iftirahnya, sehingga akhir. Ya, kata ulama, ya. Bukannya menunaikan solat yang tidak ada rokok, ya. Bahkan ini merupakan tahrid, ajakkan, kata ulama, supaya mematuhi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mudah-mudahan sampai dekat itu kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, ya, perbahasan yang lain, iaitu pada menyatakan fiqhul hukum, ya, pengajaran ayat lah, fiqhul hukum, ya, fiqhul hukum berkenaan dengan pengajaran ayat yang diulas oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi tuan-tuan, marilah kita mengambil iktibar, ya, dengan kita menjadikan sempadan perbuatan jahat orang Yahudi ini, ya, untuk kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah jadi seperti mereka, ya, janganlah jadi seperti mereka. Ini terang-terang kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu yang dia ada di Palestin tu, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai ke sudah tak habis-habis, sayalah. Sampai kiamat perang. Sampai kiamat orang Islam akan perang. Yang cerita apa? Ya. Pokok tu. Sampai kiamat akan perang. Sayalah orang Yahudi. Pokok gharar. Pokok gharar akan berkata-kata, Fa'al ya muslim, uqtulu wara' yahud. Hai orang muslim, ni, ya, bunuh, belakang aku ada orang Yahudi, ya. Sampai batu pun berkata-kata, ya, kecuali satu pokok je. Pokok apa yang boleh orang Yahudi bersembunyi? Gharqad nama dia. Gharqad, pokok gharqad. Jadi tanya pokok gharqad tu penuh. Esok perang suruh boleh pokok. Penuh. Boleh kali ada tanam pokok gharqad. Dia tanam. Rata-rata ekor pokok gharqad tu. Dia tanam, dia percaya hadis tu. Esok perang aku nak menyorok belakang pokok tu. Pokok batu bercakap. Pokok lain pokok bercakap. Batu ni dia bercakap. Gharqad je dia diam. Dia sayang gharqad. Dia tanam beratus-ratus ekor gharqad. Sampai ke bawah. Yalah orang Yahudi. Saya tak pernah tengok pokok dia. Kalau tanya Pak Syed Google tu ada tu. Tengoklah, tengok dan Google ada.
Ghain, Ra, Qaf, Dal. Gharqad. Saya dah. Saya tak pernah tengok. Dia berkata macam pokok apa? Pokok Christmas tu. Tapi berduri di dalam. Saya tak pernah pegang, tak pernah tengok. Cuma saya tahu hadis tu menceritakan satu pokok saja. Ya. Yang tak habaq orang Yahudi menyorok, nama dia Gharqad. Yang lain semua habaq habis. Jadi carilah nama dia Gharqad. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang datang. Minta maaf tuan-tuan, terlebih masa sikit. Ghalib sembang. Jadi kita sudahi keterangan majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum.